Bahagian kedua ni pula saya nak ada banyak persoalan yang ditimbulkan berkenaan dengan undi tak percaya. Okey, baik. Saya ingin memberitahu di sini bahawasanya untuk memahami, saya dah beritahu sebelum ni, tapi untuk memahami Perlembagaan Persekutuan, sebenarnya nombor satu, kita kena baca semua artikel-artikel perkara-perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang ada kalanya berkait antara satu sama lain. Tetapi selain daripada itu, kita kena baca semua schedule yang juga ada di dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini sebenarnya, kalau saya seorang student perundangan di universiti contohnya, untuk mempelajari benda ni, untuk memahami, mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan, itu pun dah makan masa berbulan-bulan. Jadi ada pihak yang memang mereka buat cara yang betul, mereka merujuk semua perkara untuk cuba menafsirkan Perlembagaan Persekutuan, tetapi akhirnya tafsiran tu salah juga, sebab mereka tidak rujuk kepada schedule dan perkara-perkara lain yang bersangkut paut dengan perundangan yang juga menjadi asas, menjadi foundation untuk kita mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan. Sebab itulah kita perlu rujuk kepada pakar perundangan yang khusus dalam bidang Perlembagaan Persekutuan. Tambahan pula, bukan hanya dari segi perlembagaan itu sendiri yang akan menentukan bagaimana ianya ditafsirkan, ada juga faktor sejarah dan dokumen-dokumen lain yang berkait, termasuklah angkat sumpah apa yang dilafazkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan ahli-ahli Dewan Rakyat ketika mereka melafazkan sumpah. Perkara-perkara ini semuanya menjadi dokumentasi yang akan menjurus kepada tafsiran Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya tidak ingin masuk ke dalam sedalam-dalamnya ke semua perkara yang saya sebut tadi, sebab anda semua bukannya pihak-pihak yang fasih dalam perundangan, dan saya juga bukannya pihak yang pakar dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa yang saya boleh nyatakan di sini dalam bahasa yang boleh difahami semua adalah, sekiranya anda mempercayai saya, kegagalan belanjawan diluluskan semestinya adalah undi tidak percaya terhadap kerajaan dan Perdana Menteri. Okey? Di sini timbul satu persoalan yang saya akan jawab kemudian. Okey? Saya ulang. Seandainya belanjawan gagal, ianya semestinya sama dengan undi tidak percaya terhadap kerajaan dan Perdana Menteri. Dan dalam situasi ini, Perdana Menteri ada dua pilihan. Dia memang wajib letak jawatan, sebab kerajaan memang automatik tidak berfungsi, tidak mempunyai kuasa untuk mentadbir kerajaan negara, dan Perdana Menteri pun sama. Tetapi Perdana Menteri boleh, dia ada option untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Tetapi Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk menidakkan permintaan itu, iaitu menangguhkan permintaan itu. Dalam senario ini, jadi kita terpaksa balik kepada hakikat bahawa kerajaan tidak lagi berfungsi dan Perdana Menteri terpaksa letak jawatan atau boleh dianggap sebagai tidak menjadi Perdana Menteri lagi. Dan pada ketika itu sama ada akan berlaku pelantikan Perdana Menteri interim sementara menunggu pilihan raya umum ke-15, ataupun pelantikan Perdana Menteri baru sehingga pilihan raya sehingga parlimen dibubarkan pada tahun 2023 secara wajib. Okey. Di sini timbul satu persoalan. Jadi ada yang bertanya kepada saya, okey, ahli-ahli parlimen katakan dalam Dewan Rakyat sekarang ni ada 220 ahli parlimen. Okey, bukan 222. Sebab dua dah kerusi dah kosong, Batu Sapi dan satu lagi meninggal dunia ke ahli parlimen tu, tak silap saya 220 lah. Jadi andai kata 220 ahli parlimen hadir. Okey, undian adalah berdasarkan kehadiran dalam Dewan Rakyat. Okey, andai kata kesemua 220 hadir, maka untuk belanjawan lulus apabila pengundian dibuat, kerajaan wajib mendapat 220 bagi 10 berapa? 110. Maka kerajaan wajib dapat 111 undi. Okey? Dan jika kerajaan dapat 111 undi, maka belanjawan lulus. Tetapi jika kerajaan dapat 109 undi, belanjawan gagal. Okey. Saya beri satu contoh lain. Esok Khamis ni, katakan 100 sahaja ahli parlimen hadir. Maknanya 120 tidak hadir.
Okey. Jadi 120 tidak hadir, kita tak perlu pertimbangkan pendapat mereka, kerana sekiranya mereka benar-benar ingin menyatakan kepercayaan mereka terhadap kerajaan atau tidak, mereka wajib hadir. Apabila mereka tidak hadir, maka mereka sebenarnya tak kisah atau tak bertanggungjawab untuk menghadiri untuk menyatakan sokongan mereka terhadap kerajaan atau tidak. Jadi kita tak perlu bimbangkan apa pendapat mereka. Kita fokus yang hadir. Maknanya sekiranya 100 hadir, jadi macam mana kiraan dia? Okey, 100 bahagi 2 dapat 50. Maka kerajaan wajib dapat 51 undi untuk belanjawan lulus. Okey? Maknanya jika kerajaan dapat 51 undi, belanjawan lulus. Jika kerajaan dapat 49 undi, kerajaan gagal. Maka terkhilaflah pihak yang berkata untuk belanjawan diluluskan, kerajaan perlu dapat 222 bahagi 2, iaitu 111 campur 1, iaitu 112 undi. Kerana mereka membuat kiraan berdasarkan keahlian dalam Dewan Rakyat. Itu salah. Kita hanya berdasarkan bilangan yang hadir. So saya ulang, sekiranya 100 hadir, jadi kerajaan wajib dapat 51 undi untuk belanjawan lulus. Jadi sekiranya kerajaan dapat 49 undi, belanjawan gagal. Okey. Now, bilakah ianya undi percaya dan bilakah ianya undi tidak percaya? Ini lagi satu soal. Okey. Jadi, sekiranya belanjawan lulus, sekiranya belanjawan lulus, 100 ahli parlimen hadir, kita berpandu kepada senario di mana hanya 100 ahli parlimen hadir. Jadi, sekiranya 100 ahli parlimen hadir dan kerajaan mendapat undi 51 atau belanjawan 2021 mendapat undi 51, maka belanjawan itu lulus. Tetapi kerajaan tidak boleh berkata undi 51 itu adalah undi percaya. Kerajaan tak akan tumbang sebab belanjawan lulus. Sebab daripada 100 yang hadir, belanjawan dapat 51 undi. Maknanya belanjawan lulus. Dan jika belanjawan lulus, kerajaan tidak tumbang. Hari Khamis ni lah dia tidak tumbang. Soal lepas tu dia akan tumbang ke tidak, saya tak nak masuk dalam video ni. Jadi kerajaan tidak akan tumbang. Tetapi undi 51 itu tidak boleh ditafsirkan sebagai undi percaya. Okey. Tetapi ini korang kena faham. Tetapi sekiranya 100 ahli parlimen hadir, tetapi kerajaan dapat 49 undi, maknanya belanjawan gagal. Dan semestinya itu adalah undi tidak percaya. Faham? Kalau kamu tafsir betul-betul, itulah jawapannya. Faham? Jadi kalau saya nak jelaskan mengapa ianya begitu, dia akan makan masa yang terlalu lama sebab kita kena masuk dalam perlembagaan dengan very detail. Okey? Tetapi saya ulang. Ini bab ni saya nak ulang. Okey? Lepas tu jangan kata saya ulang. Jadi mungkin ada orang tak faham dan saya akan guna cara lain untuk jelaskan. Sekiranya 100 ahli parlimen hadir hari Khamis ni dan mereka mengundi belanjawan dan Muhyiddin hanya dapat undi 49, maknanya belanjawan gagal, kerajaan tumbang. Itu semestinya undi tidak percaya. Sekiranya tapi bagaimanapun, sekiranya 100 ahli parlimen hadir dan Muhyiddin atau belanjawan tu dapat undi 51, maka kerajaan tidak tumbang. Walau bagaimanapun, itu bukan bermakna kerajaan mendapat undi percaya. Faham? Okey. Jadi ingat, undi percaya tidak belanjawan lulus atau tidak lulus bukan bersandar kepada keahlian dalam Dewan Rakyat, tetapi bersandar kepada mereka yang hadir. Okey, setakat hari ini yang saya dipahamkan